Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 7 iaitu Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Subtopik yang kita akan belajar pada hari ini adalah subtopik 7.2. Kita akan lihat warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Untuk pengetahuan semua, Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor memiliki keunikan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang merangkumi pelbagai aspek. Di antara aspeknya adalah sistem pemerintahan, agama Islam dalam pemerintahan, perundangan, ekonomi, adat istiadat dan pesuratan. Inilah yang kita akan lihat. Kita ada 6 perkara yang kita akan terokai satu persatu di mana mereka negeri tadi mengamalkan warisan Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan lihat yang pertama iaitu berkaitan dengan aspek sistem pemerintahan. Di mana untuk pengetahuan anak-anak semua, Sultan adalah tonggak utama setiap negeri. Di mana penggantian pemerintah setiap negeri ini diasaskan menggunakan adat Temenggung. Contohnya negeri Perak, putera Sultan akan mewarisi tahta tetapi melalui sistem penggiliran. Asas pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka melalui sistem pembesar berempat lipatan diwarisi oleh negeri-negeri lain dalam memastikan sistem pemerintahan kerajaan itu baik dan orang kata pentadbiran negara lagi hebat. Kita akan terokai Kesultanan Pahang dahulu di mana untuk pengetahuan semua, Kesultanan Pahang mengamalkan sistem pewarisan tahta. Waris ganti digelar sebagai Tengku Mahkota. Dan pelantikan Tengku Mahkota ini ataupun pelantikan Sultan ini mestilah di atas persetujuan Jumaah Pangkuan di Raja Negeri. Sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar 4, 8 dan 16. Di antara 4 pembesar utama Pahang ialah kita ada orang kaya Indra Shah Bandar, orang kaya Indra Segara, orang kaya Indra Pahlawan, orang kaya Indra Perbajala. Sistem pemerintahan kerajaan negeri ini dijalankan bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Inilah yang dikatakan tadi mewarisi warisan Kesultanan Melayu Melaka. Seperti yang kalau awak masih ingat masa awak belajar bab 5, di dalam sistem pentadbiran Melaka kita menggunakan sistem pembesar berempat, berlapan dan 16. Dan juga 32 yang terdapat di negeri Melaka dahulu. Ini adalah Tengku Mahkota Pahang yang terkini. Yang diberi gelar Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Yang tadi ingat tak? Waris akan menggunakan gelar Tengku Mahkota tadi. Kalau masih ingat penerangan pada sebelum ini. Ini adalah Kesultanan Melayu Pahang. Bermula daripada Sultan Pahang pertama, kedua, ketiga dan sehinggalah sekarang. Ini adalah Jumaah Pangkuan di Raja Negeri Pahang. Mereka akan duduk bersama-sama untuk bermesyuarat, berbincang. Ini adalah sistem pentadbiran pembesar berempat tadi. Di mana orang besar berempat akan diberikan kawasan-kawasan untuk ditadbir. Dan kemudian mereka akan diberikan tugas mengikut kawasan dan juga selarilah dengan persekitaran bentuk muka bumi. Seterusnya kita melihat kepada Kesultanan Perak di mana ia mengamalkan sistem penggiliran. Sistem penggiliran. Dewan Negara Perak akan bertanggungjawab memilih dan melantik sultan.
Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okay, ini adalah Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah bersama dengan alat kebesaran di Raja Perak. Okey, inilah yang dikatakan sistem penggiliran yang diamalkan oleh Sultan Perak pada suatu masa dahulu. Okey, hierarki pelantikan raja pemerintah bagi negeri Perak Darul Rizwan. Okey, bermula daripada bawah, kita ada raja kecil, bongsu, raja kecil tengah, raja kecil sulung, raja kecil besar, raja dihilir, raja muda dan sultan. Bakal-bakal sultan akan megang ni lah, raja dihilir akan naik menjadi raja muda, kemudian akan naik tahta menjadi sultan, iaitu raja yang memerintah negeri. Okey. Ini untuk pengetahuan semua, Sultan Perak bersama dengan Raja Muda Negeri Perak dan juga Raja Dihilir Negeri Perak. Sistem pentadbiran berasaskan pembesar 4, 8 dan 16 serta 32 juga diamalkan di negeri Perak. Okay, ini di antara 4 pembesar utama negeri Perak. Okay, kita ada orang kaya bendahara Seri Maharaja. Kita ada orang kaya besar Maharaja Diraja. Kita ada orang kaya Temenggung Paduka Raja. Dan kita ada orang kaya Menteri Paduka Tuan. Ini gelaran pembesar berempat negeri Perak. Okey, berbeza sikit kan dengan pembesar berempat negeri Pahang. Okey. Seterusnya kita lihat pula tentang warisan yang diamalkan oleh Kesultanan Terengganu. Okey, di Terengganu warisannya adalah mengamalkan sistem pewarisan tahta. Okey. Waris ganti digelar Yang di-Pertuan Muda. Dewan Pangkuan Diraja berhak memilih dan melantik sultan. Jumaah turut dikenali sebagai ahli al-halal wa al-aqad, iaitu ahli yang memilih dan menjadikan raja. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okay, ini adalah gambar yang di-Pertuan Muda Terengganu, iaitu Duli Yang Teramat Mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Sultan Mizan Zainal Abidin. Seterusnya kita akan lihat kepada Kesultanan Selangor, di mana ia juga mengamalkan sistem pewarisan tahta. Waris ganti akan digelar sebagai Raja Muda. Pelantikan sultan adalah atas nasihat dan pengesahan Dewan Diraja. Okey, tugasnya adalah untuk membantu dan menasihati sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Anggota dewan termasuklah Raja Muda, Tengku Laksmana dan Tengku Bendahara. Okay, pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okay, awak boleh lihat kan ada persamaan dan juga perbezaan di antara 4 negeri yang kita belajar ini. Okay, ini adalah Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Negeri Selangor Darul Ihsan. Okay, itu Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Okey, ini adalah Dewan Diraja, di mana pelantikan sultan akan bersidang di sinilah. Akan mengadakan perbincangan, akan mengadakan pengesahan dan juga nasihat di dalam Dewan Diraja. Okey, kalau awak ingat tadi cikgu sebut ada ahli-ahli juga kan, terdiri daripada siapa dalam Dewan Diraja ini. Seterusnya dalam aspek kedua kita akan lihat berkaitan dengan agama Islam dalam pemerintahan di 4 negeri yang kita belajar. Sebelum ini awak dah belajar dalam bab 5 seperti yang awak tahu kan, Kesultanan Melayu Melaka ini terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam.
tradisi itu diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Dan Islam menjadi agama utama bagi setiap negeri beraja. Dan agama Islam ini termaktub dalam Perlembagaan Malaysia sebagai agama persekutuan. Keutamaan agama Islam dapat dilihat melalui 4 perkara, iaitu pertama kita akan lihat Sultan adalah ketua agama bagi negeri masing-masing. Dan ia juga telah diperihalkan di dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri masing-masing. Yang kedua, kita ada institusi agama di mana ia adalah penting bagi setiap negeri dan bidang kuasa. Institusi agama ini mestilah dihormati. Antaranya kita ada mufti, kita ada kadi, kita ada mahkamah syariah dan jabatan agama Islam. Dan setiap ini kita perlulah hormati peranan masing-masing. Yang ketiga, institusi kesultanan mempunyai ikatan rapat dengan institusi agama. Di mana tokoh-tokoh agama dalam pentadbiran istana tadi, dia ada tokoh-tokoh agama ini mempunyai peranan dalam pentadbiran istana negeri. Contohnya di negeri Selangor, di mana mufti merupakan anggota Dewan Diraja. Kalau boleh nampak, ini mufti negeri Selangor yang akan terlibat bersama di dalam Dewan Diraja. Yang terakhir, Sultan bertanggungjawab dalam mendaulatkan syiar Islam seperti mentauliahkan penceramah agama yang dikeluarkan oleh pejabat istana setelah ditandatangani oleh Sultan. Dan ada kad lah. Maksudnya penceramah itu adalah penceramah yang orang kata apa, sah lah. Boleh memberi ceramah dengan betul. Mesti ditauliahkan. Kalau tak tauliah tak boleh lah. Kita lihat yang ketiga dari aspek perundangan, iaitu undang-undang digubal bagi mengawal kehidupan bermasyarakat. Kalau dulu pun dah ada undang-undang, apatah lagi sekarang kan. Undang-undang yang menjadi warisan Kesultanan Melayu Melaka dibawa dan diadaptasi di negeri-negeri ini. Di mana hukum kanun Melaka yang digunakan di negeri Melaka itu menjadi asas kelahiran undang-undang bertulis bagi negeri-negeri Melayu yang lain. Seperti kita ada hukum kanun Pahang, kita ada undang-undang 99 Perak. Hukum kanun Pahang, ia digubal sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah pada tahun 1592 hingga 1614 dan mengandungi 92 pasal. Mengandungi 92 fasal. Manakala Undang-Undang 99 Perak yang digunakan di negeri Perak, sewaktu pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain 1752 hingga 1765 dan ia mengandungi 99 soalan dan jawapan. Warisan hukum kanun Melaka ini terbukti dalam fasal-fasal berhubung peraturan dan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang dan hukum jual beli. Undang Tubuh Kerajaan Pahang iaitu telah diperkenalkan pada 1 Februari 1948 sewaktu pemerintahan Sultan Abu Bakar. Kemudian kita ada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak yang diperkenalkan sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Aziz Al-Mutasim Billah Shah iaitu pada 1 Februari 1948. Seterusnya kita ada Undang-Undang bagi Kerajaan Negeri Terengganu ataupun kita kenali sebagai Itqan Al-Muluk bi Ta'dil Al-Suluk. Diperkenalkan sewaktu pemerintahan Sultan Zainal Abidin III pada 2 November 1911. Seterusnya kita ada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor yang diperkenalkan sewaktu pemerintahan Sultan Hishamuddin Alam Shah
Al-Hajj pada 1 Februari 1948. Alhamdulillah, cikgu telah menerangkan 3 daripada 6 aspek warisan yang dibawa daripada Kesultanan Melayu Melaka diaplikasikan di 4 negeri, iaitu negeri Perak, Pahang, Terengganu dan Selangor. Anak-anak jangan ke mana-mana, teruskan menonton sambungan 3 lagi aspek yang diamalkan di negeri ini. Okey, dalam video seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.